Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita sambung sedikit ulang kaji subjek kimia. Okey, sebab sekolah pun dah buka kan dalam bulan Jun. So kita ulang kaji sikit subjek kimia. Jadi ini tingkatan 5, bab 2, sebatian karbon. Jadi sebatian karbon yang kita belajar awal-awal ada alkana, alkina. Kita masuk sebatian karbon, nama dia alkohol. Okay, mesti semua pernah dengar kan? Yang selalu orang minum alkohol, mabuk, naik kereta, langgar orang. Itu salah satu keburukan alkohol, dia memabukkan. Jadi, sebenarnya tidak baguslah untuk minum alkohol ni. Jadi, dalam bab alkohol ni, kita mula akan belajar tentang formula AMP dia macam mana. Formula AMP dia adalah CnH2n tambah 1OH. Okay, kumpulan berfungsi dia adalah hidroksil. Lukis isomer dia macam mana, bentuk dia macam mana. Jadi yang paling penting dekat alkohol ni, yang paling penting ialah ada OH kat belakang ni. Itu bagi siapa yang tak pernah kenal alkohol ni, kalau belajar kimia, ada OH kat belakang dia. Ini kita panggil OH ni kumpulan hidroksil. Bila awak jumpa molekul atau sebatian yang ada OH, dia adalah alkohol. Seperti yang kita belajar dalam alkana dan alkina, kalau C3, nama dia adalah propanol. Sebab bergantung kepada C dia ada berapa. Kalau C dia ada 1, nama dia metanol. C ada 2, nama dia etanol. Kalau C3, propanol. Yang tu kena hafal lah. Dan nyatakan 3 sifat fizik etanol. Sifat fizik dia macam mana? Mudah. Okey, next ialah huraikan 2 cara untuk penyediaan etanol. Okey, ini nanti yang menariknya tentang etanol ni, macam mana kita nak aplikasikan, macam mana mak kita buat kuih. Contohnya buat tapai ke, buat donat ke, macam mana donat tu boleh naik. Okey, simple je. Okey, kita terus pergi kepada nota-notanya. So, jadi yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, dia punya formula AMP ialah CnH2n tambah 1. Okey. Contoh, bila kita ada N sama dengan 1, C1 jadi H ialah H3. Contohnya, kita ada metanol. Metanol C1, H2 darab 1, 2 tambah 1. So, H3OH. Dia CnH2n tambah 1 ada OH kat belakang dia. Tak kisahlah N 1 ke 2 ke 3 ke. Kumpulan dia adalah kumpulan hidroksil negatif OH, merupakan kumpulan berfungsi alkohol. So, kalau dia tanya apakah kumpulan berfungsi alkohol? Kumpulan hidroksil. Okey, kita kan dah belajar pasal isomer dalam video yang sebelum ni kan. Contoh kalau dia tanya isomer propanol macam mana nak tulis? Isomer ni kalau saya ingatkan balik, dia adalah formula molekul yang sama, C3H7OH, tapi struktur dia berbeza. Bentuk dia lain. Contoh, bentuk yang pertama kita boleh tulis propan 1-ol ataupun propanol, bentuk dia macam gini. Ada OH. Bentuk yang kedua kita boleh letak OH ni bukan dekat C nombor 1, letak dekat C nombor 2. Okey, kita tengok macam mana dia buat. Okey, cuba tengok. Dia simply letak OH ni dekat C nombor 2. Tadi dekat C nombor 1, dekat C nombor 2. Masih ada 3 karbon, masih ada berapa hidrogen? 7 hidrogen, masih ada OH. Masih formula molekul yang sama, tapi struktur berbeza, bentuk dah lain dah. Tadi OH kat tepi, sekarang OH kat tengah. Nama dia propan 2-ol. Kenapa kita panggil propan 2-ol? Propan ni diambil daripada rangkaian karbon yang paling panjang. Sebab paling panjang ada 3. Kenapa 2-ol bukan 1-ol? Sebab dekat karbon yang kedua ni dia jumpa kumpulan hidroksil. Sebab tu nama dia propan 2-ol. Okey, faham? Jadi sifat fizik etanol, dia mudah larut dalam air, alkohol kan? Sebab dia ada OH. Ingat senang je. Kalau kumpulan tu ada OH, sebatian karbon tu ada OH, dia senang larut dalam air. Nanti kalau korang dah belajar jauh sikit, dah masuk U ke apa, dia cakap polar likes polar. Bila dia polar, dia akan suka polar. Kat sini bila ada OH, air kan ada OH, H2O. OH dengan OH dia boleh gabung, sebab tu dia boleh larut dalam air. Cecair mudah meruap. Okey, kat sini siapa pernah contoh beli minyak pula, alkohol Siapa pernah beli alkohol?
Alkohol yang paling simple, kalau kat dalam makmal, etanol lah. Kalau kita biarkan, dia cepat kering. Kita kena tutup sebab dia mudah meruap. Dan tidak mengkondaksikan elektrik. Kenapa tak kondaksikan elektrik? Sebab dia tak pecah dalam air, tak menjadi ion-ion. Sebab itulah. Okay, kita terus pergi kepada cara penyediaan. Macam mana nak buat alkohol ni. Okey, cara penyediaan yang pertama, proses penampaian. Nama pun tapai. Siapa pernah buat tapai? Jadi nak buat tapai pun sama je macam buat alkohol. Ada yeast. Kalau buat tapai kita pakai ragi. Ragi tu yeast lah. Dan glukosa. Glukosa ni gula. Kalau tapai pulut, sumber glukosa dia pulut. Kalau tapai ubi, sumber glukosa dia ubi tu. So, jadi campuran yeast dan glukosa dibiarkan selama beberapa hari untuk penampaian berlaku. Yeast menghasilkan enzim zymase untuk menukarkan glukosa kepada etanol. Okay, simple je proses penampaian ni. Bila yeast masukkan larutan gula, glukosa, dia akan membebaskan satu gas yang dinamakan gas apa? Karbon dioksida. Gas ni buat air kapur menjadi keruh. Ini adalah dia punya persamaan. C6H1206 ni adalah glukosa. Dia punya formula molekul glukosa, gula. Okay, lepas tu masukkan yeast. Yeast ni kalau mak korang suruh beli maulipan lah, maulipan. Okay, dia menghasilkan enzim zymase, dia akan jadi alkohol. Yang larutan yang dah campur dalam ni ada alkohol. Dan bebaskan gas karbon dioksida. Yang terbebas ni kat air kapur yang ditest ni jadi air kapur jadi keruh. So simple je. Sebab tu kalaulah korang try buat tapai lah. Bila korang buat tapai akan jadi dan akan terhasil juga air. Air tu kalau korang minum pun boleh jadi mabuk. Air tapai. So jangan minum lah air tapai. Lagi cara dalam aplikasi seharian kita adalah tentang contoh buat donat. Siapa pernah buat donat? Simple je. Bila korang buat donat kan, tepung tu korang dah campur air gula, dah taruh yeast, korang biarkan kejap kan. Bagi dia kembang. Sebab apa nak bagi donat tu kembang? Macam mana dia boleh kembang? Sebab dia bebaskan gas karbon dioksida. Sebab tu lah dough tu boleh naik. Sebab tu donat korang gebu. Okey, simple cara yang pertama. Okey, next kita pergi cara yang kedua. Cara yang kedua ialah penghidratan etina. Maksud penghidratan etina ni maksudnya dia tambah air. Dia hydratkan dia dengan air. Jadi etina bertindak balas dengan steam. Steam ni sebab air dipanaskan lah jadi steam. Dengan kehadiran asid fosforik sebagai mangkin pada suhu 300 darjah Celsius dan tekanan 60 atm untuk menghasilkan etanol. Okey, dalam makmal lebih kepada cara yang kedua lah. Cara kedua di mana etina. Etina ni alkana ke alkina? Cuba teka. Dia adalah alkina sebab nama dia ina. Kalau etana barulah alkana. So ini adalah alkina. Ikatan ganda dua. Jadi kita ada ikatan ganda dua, campurkan dengan air sebab kat sini suhu dia tinggi 300. Pressure pun tinggi, tekanan tinggi 60 atm. Sebab tu air tu jadi steam. Bila steam tu bertindak balas dengan kita punya alkina, dalam kes ni etina, kita taruh mangkin, asid fosforik H3PO4, dia dapat alkohol. Kalau tak ada mangkin pun boleh, cuma lambat lah sebab dia taruh mangkin. Mangkin ni tujuan dia adalah untuk proses kimia ni berlaku dengan lebih cepat. Tu tujuan mangkin. Okey. Okey, next kita belajar kepada yang agak sukar sikit. Kita dah belajar ciri-ciri, bentuk macam mana, nak lukis isomer macam mana, tindak balas macam mana nak sediakan, boleh pakai proses penampaian, tindak balas penghidritan dengan penghidritan etina pun boleh. Jadi kita nak tengok tindak balas alkohol tu macam mana dia bertindak balas. Okey, soalan-soalan kunci dia. Jadi apakah yang dihasilkan apabila etanol dibakar lengkap kat udara? Jadi apa? Alkohol kalau kita bakar. Huraikan persamaan kimia. Ada 3 tindak balas utama. Pengdehidratan, pengoksidaan dan pengesteran. Dan lukis gambar rajah radas tindak balas penghidratan etanol. Okay, tak banyak pun tindak balas dia, ada 3 je. Okey, kita tengok tindak balas yang pertama, yang paling simple dan paling kerap ditanya. Bila soalan keluar tentang tindak balas yang pertama ni, pembakaran lengkap etanol ni, soalan dia nak awak tahu. Soalan sebenarnya dia tanya simple je.
Okay, tuliskan persamaan kimia lengkap pembakaran lengkap etanol dengan oksigen. Jadi soalan nak awak tulis ni. Yang ni persamaan kimia ni. So, jadi secara teori kita kena tahu bila etanol, alkohol lah dalam kes ni etanol. Boleh juga metanol, propanol, tak kisahlah apa 00 ikut karbon dia ada berapa. Dalam kes ni pembakaran lengkap etanol C2H5OH. Bila pembakaran lengkap ni, dia akan terbakar dengan oksigen. Dia jadi apa? Dia jadi karbon dioksida dan juga air. Okey, sama juga alkana dengan alkina. Bila terbakar, dia akan jadi karbon dioksida dan air. Itu pembakaran lengkap. Kalau tak lengkap, jadi karbon monoksida. Tapi dalam kes etanol, dalam kes alkohol, dia akan terbakar dengan lengkap. So, cara nak balancekan ni awak tahu tak? Macam mana cara nak balancekan? Senang je. Contohnya kita cuma tahu C2H5OH. Tu etanol. Kita tahulah sebab formula ARM dia CnH2n tambah 1 OH. Terbakar dengan oksigen O2. Kita tak tahu lagi 3 kat depan dia. Dapat karbon dioksida dengan air. Macam mana? First kali kita kena balancekan jumlah. Dalam kes ni jumlah apa? Jumlah karbon dulu. Kat sini ada 2 karbon tambah 2 kat depan dia. So sekarang kat sini oksigen pula. Oksigen dah ada 2 darab 2 4. Kat sini kita tengok sebelah sini ada berapa oksigen. Oksigen kat sini ada 2, kat sini ada 1. Kat sini awak dah tak boleh tambah lah depan ni. So kat sini 1. Jadi total kat sini kemungkinan oksigen 2 darab 2, 4 tambah 1, 5 ataupun 7. 5 ataupun 7. Jadi bila korang try and error, korang balancekan, taruh 2 kat depan ni dapat 4, 3. 4 tambah 3, 7. Sebab itulah kat sini dapat 3. So cara dia korang kena cari salah satu dulu. Mula-mula samakan karbon ada berapa. Then samakan oksigen ada berapa. Then boleh samakan hidrogen ada berapa. So, next. Pembakaran etanol menghasilkan nyalaan biru pucat yang hampir tiada jelaga. Ini antara salah satu ciri hint bila soalan tanya tentang alkohol. Dia terbakar akan hasilkan nyalaan biru pucat ataupun nyalaan biru saja. Itu antara hint dia sedang bercakap tentang alkohol. Kena ingatlah tu. Okay, kita pergi pula tindak balas seterusnya. Okey, tindak balas seterusnya adalah penghidratan etanol dapat dilakukan dengan melalukan wap etanol melalui serpihan porselin panas. Etina akan dihasilkan. Okey, dalam kes tadi kita belajar dia terbakar kan. Bila alkohol terbakar dengan oksigen hasilkan karbon dioksida dan air. So dalam kes ni alkohol ni dalam kes ni etanol, bila kita lalukan etanol kita tu dalam serpihan porselin. Serpihan porselin ni kita panaskan. Dia akan apa? Dia akan terdihidrat. Pendihidratan ni lain dengan penghidratan. Penghidratan tambah air. Pendihidratan ni buang air. Bila buang air, maksudnya daripada C2H5OH ni kita akan buang H2O. So, OH ni kalau kita buang jadi C2H5 kan. Kena buang lagi satu H. Sebab dia air kan H2O. So, akan ambil satu lagi H kat sini jadi C2H4. Sebab tu dia jadi C2H4 tambah air. Dia buang air. Itu namanya pengdihidratan. So, cara senang awak ingat macam gini je. Okey, alkohol kalau bertindak balas dengan serpihan porselin, dia akan buang air dan hasilkan etina, ikatan ganda 2. Okey, next adalah yang berikutnya, iaitu persamaan kimia yang berikutnya, etanol dapat dioksidakan kepada asid etanoik apabila direflukkan dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Warna ungu kalium manganat 7 dilunturkan. Okey, kalau awak tak faham pun panjang ni tak apa. Dia punya pemahamannya simple je. Dia nak cakap tindak balas ni adalah tindak balas pengoksidaan, di mana etanol ni dapat dioksidakan. Bila kita cakap tentang pengoksidaan ni, maksudnya kita tambah oksigen dalam tu. Etanol boleh dioksidakan jadi asid etanoik. Asid etanoik ni sama, dia ada 2 karbon. Cuma asid etanoik ni jatuh kepada kumpulan asid karboksilik.
Ni mungkin ramai yang dah belajar masa PKP, time belajar live ke, belajar dengan cikgu ke. Dia akan jadi asid karboksilik, etanol, alkohol. Bila kita oksidakan dia jadi asid karboksilik, iaitu asid etanoik. Okey, tapi dalam kes ni, dia kena ada mangkin. Kat sini kena ada KMNO4. Ada ejen pengoksidaan. Sebab dia banyak O, nampak banyak oksigen. Dia adalah ejen pengoksidaan. Selain tu boleh guna chromium, chromium CR, chromium dikromat, kalau tak silap. Okay. So kena ingat, alkohol dioksidakan guna KMNO4, kalium manganat berasid ni, warna dia warna purple, warna ungu. So dia akan jadi asid karboksilik. Dalam kes ni, asid etanoik dan air. Nampak apa yang dia tambah? O, dia tambah OH. Kat sini, OH saja kan, dia akan tambah O, tambah lagi satu O. So dia jadi asid karboksilik. Simple je. Okey, itu adalah tindak balas yang berlaku. Saya recap balik apa yang cikgu ajar. Yang pertama, tindak balas yang terbakar dengan oksigen. Alkohol terbakar dengan oksigen dapat karbon dioksida dan air. Yang kedua, tindak balas dengan porselin. Bila alkohol kita bakar dengan porselin, dia akan jadi etina, dapat jadi ikatan ganda 2. Okey, sebab apa? Dia buang air. Itu ikatan yang kedua, pengdehidratan. Yang ketiga, yang terakhir ni adalah untuk membuat asid karboksilik. Etanol, bila kita panaskan dengan kehadiran, bukannya atas ni, etanol, kita boleh oksidakan jadi asid karboksilik. Okey, yang terakhir, kita boleh buat ester, iaitu sabun, bau wangi. Etanol, bila kita panaskan dengan asid organik, contohnya asid etanoik, kehadiran asid sulfurik pekat sebagai mangkin, kita boleh jadi ester. Okey. Then, first kali kita ada etanol. Then kita ada asid karboksilik yang kita buat kat atas ni. So, bila ada mangkin asid sulfurik pekat H2SO4, kita boleh dapat ester. Ester ni adalah gabungan gabungan etanol dengan asid etanoik ni. Gabungan ni. Bila dua ni bergabung, dia akan buang air, OH, sini buang H. Lepas tu awak gabungkan je structure je, jadilah ester kita. Lepas tu dapatlah air. Okay, simple je. Okay, tu je untuk bab alkohol. So, harap semua faham. So, kalau ada request, kita akan buat pasal asid karboksilik. Kita akan buat pasal ester, ciri-ciri ester dan sebagainya. Okay, tu je untuk hari ni. Selamat mengulang gaji. Jangan lupa like video ini dan komen. Okay, bye.